Antara paparan menarik hari ini, Kabinet tidak membincangkan isu pengampunan Najib. GRS tidak terlibat apa-apa langkah jatuhkan kerajaan. Cemburu Punchetun Daim dipersalahkan. Saifuddin beri amaran jangan melampau. Gabungan Rakyat Sabah tidak akan sesekali menyertai mana-mana langkah untuk menggulingkan kerajaan persekutuan semasa kerana ia akan membawa kepada kekacauan selain menjejaskan kestabilan negara. Pengerusi GRS Datuk Seri Haji Jino yang juga Ketua Menteri Sabah berkata, ketika ini negara memiliki kerajaan madani yang berfungsi dan mempunyai hubungan baik dengan kerajaan negeri itu. Katanya, jadi kenapa perlu mengucap-kacirkan keadaan? Kita bekerja demi kemakmuran negara dan rakyat. Kami tidak menyokong sebarang langkah yang boleh menjejaskan kestabilan negara. Malaysia mengamalkan demokrasi. Mereka yang bercita-cita menjadi Perdana Menteri perlu menunggu pilihan raya umum untuk melihat sama ada rakyat menerima mereka. Haji Ji berkata JRS turut memberikan sokongan penuh kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri dan yakin dengan kepimpinannya. Katanya, biarkanlah dia memimpin negara kita yang berbilang kaum ini ke arah kemakmuran. Justru Haji Ji mempersoal motif dan niat pihak yang menganjurkan langkah Dubai sama ada mereka sekadar ingin memenuhi agenda politik semata-mata tanpa memikirkan kesejahteraan rakyat. Tiga ahli parlimen yang baru-baru ini mengisytiharkan sokongan terhadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan mereka tidak menerima sebarang tawaran menandatangani akuan bersumpah untuk menukar kerajaan di tengah-tengah spekulasi langkah Dubai. Ahli Parlimen Gua Musa Muhammad Azizi Abu Naim, Ahli Parlimen Jalil Zahari Kecil dan Ahli Parlimen Labuan Suhaili Abdul Rahmat menegaskan perkara itu. Katanya, saya tidak menerima apa-apa tawaran tanda tangan SD dan saya kekal komited menyokong Perdana Menteri. Suhaili pula menegaskan dia tidak akan membuat pusing ayu sama sekali dalam soal tersebut. Katanya, ya saya sokong 100% terhadap PMX Perdana Menteri ke-10. Tiada pusing ayu lagi bagi saya, 100% sokong PMX. Sementara itu, Zahari juga menyatakan dia tidak menerima sebarang tawaran daripada mana-mana pihak yang mahu menjatuhkan kerajaan perpaduan. Katanya, setakat ini tiada tawaran dan saya akan terus istiqamah menyokong PMX. Untuk rekod, ketiga-tiga mereka merupakan antara 5 anggota parlimen daripada bersatu yang menyatakan sokongan kepada Anwar sebelum ini. Dua lagi daripada mereka adalah Ahli Parlimen Kuala Kangsar, Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid dan Ahli Parlimen Bukit Gantang, Syed Abu Hussein Hafiz, Syed Abdul Faisal. Sejak beberapa hari lalu, sesetengah pemimpin Perikatan Nasional mendakwa mereka sudah bersedia mengambil alih kerajaan kerana mendapat jumlah yang mencukupi bagi membentuk majoriti di Dewan Rakyat. Antaranya ialah Menteri Besar Kedah yang juga pengarah pilihan raya Perikatan Nasional, Muhammad Sanusi Makno yang mendakwa kerajaan perpaduan hanya menanti masa untuk tumbang. Hal itu kerana dakwa Sanusi, PS sudah mempunyai jumlah SD yang mencukupi. Dia bagaimanapun tidak memaklumkan secara terperinci termasuk mengenai jumlah SD yang diperoleh. Dakwaan itu muncul selepas spekulasi wujudnya langkah Dubai yang dikatakan mengancam kepada kejatuhan kerajaan perpaduan. Mesyuarat Kabinet yang dipenguruskan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak membincangkan perkara berkaitan lembaga pengampunan, termasuk pertimbangan permohonan pengampunan buat Najib Razak. Jurucakap Kerajaan Fahmi Fadzil berkata demikian ketika diminta mengulas mengenai laporan Channel News Asia bahawa permohonan bekas Perdana Menteri yang kini dipenjara itu akan didengar dalam sesi lembaga pengampunan pada Minggu ke-3 Januari. Bincang perkara itu dalam Jemaah Menteri hari ini. Pada masa sama, Menteri Komunikasi itu berkata terdapat proses sewajarnya yang perlu diikuti dan perkara itu akhirnya terletak di tangannya di Pertuan Agong. Kita tidak boleh mendahului proses. Jadi kita serah kepada lembaga pengampunan untuk pertimbang. Itu adalah wewenang Duli Yang Maha Mulia Seri Perdana Baginda Yang di-Pertuan Agong dan juga lembaga pengampunan. Isu permohonan pengampunan Najib sebelum ini ditangguhkan daripada mesyuarat bulan lepas kerana lembaga yang terdiri daripada 6 anggota itu memutuskan ia memerlukan lebih masa untuk membincangkan isu berkenaan. Mesyuarat yang akan datang adalah antara tugas akhir yang di-Pertuan Agong Sultan Abdul Wahab Sultan Ahmad Shah sebelum baginda digantikan oleh Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar pada akhir bulan ini. CNN memetik seorang ahli kanan dalaman kalangan orang kepercayaan Najib berkata terdapat suasana positif mengenai petisyen pengampunan itu sekiranya permohonan itu didengar dalam mesyuarat bulan ini. Bulan lalu, Safi'ah berkata pasukannya akan menulis surat ke Putrajaya untuk mendapatkan maklumat terkini mengenai permohonan Najib untuk pengampunan diraja yang difailkan hampir 10 bulan lalu. Bekas Presiden UMNO itu sedang menjalani hukuman penjara 12 tahun di penjara Kajang kerana kes rasuah 42 juta ringgit SRC International. Selain itu, Najib juga sedang dibicarakan untuk pertuduhan lain berkaitan skandal YMDB.
PAS Perak menyela anggota Parlimen berwas Ngekoham kerana mengaitkan Perikatan Nasional dengan kejadian kebakaran di kediamannya di Air Tawar. Pesuruhjayanya Razman Zakaria berkata, ketika sidang akhbarnya mendahului siasatan polis. Justru menurut Razman, ia sekaligus memperlihatkan pemimpin DAP tersebut tidak memberi kepercayaan penuh terhadap profesionalisme pihak polis. Katanya membuat tuduhan untuk meraih sentimen politik dengan kejadian jenayah adalah bersifat melulu dan melampau. Tuduhan Nge seakan menyambung tuduhan Ngah Komeng bahawa PAS adalah Taliban. Ia juga dilihat cuba menggambarkan imej buruk bukan hanya kepada PN tetapi juga Islam kerana dikaitkan dengan isu kebiadaban beliau mencampuri urusan Islam baru-baru ini. Razman yang juga Ketua Pembangkang Perak mengulas dakwaan Nge bahawa insiden kebakaran awal pagi antaranya berpunca daripada tindakan PAS dan bersatu mengapi-apikan supaya orang membencinya. Nge kira-kira 10 jam selepas kejadian berkata dia memaafkan pihak yang melontar bom botol sehingga menyebabkan kebakaran yang merosakkan kereta dan rumahnya. Bagaimanapun dia menuding jari kepada PAS dan Bersatu yang didakwanya mengapi-apikan isu supaya orang membencinya. Nge mendakwa serangan itu berpunca daripada kenyataannya sebelum ini berhubung cadangan supaya bukan Islam menganggotai jawatan kuasa mengkaji perundangan syariah. Nge telah pun meminta maaf dan menarik balik kenyataannya itu antaranya atas alasan tidak tahu jawatan kuasa itu telah dibentuk oleh Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia yang dipengerusikan Sultan Johor. Sementara itu, Razman meminta Nge agar bertenang dalam menghadapi musibah dan tidak menuding jari kepada pihak lain. Menurut Razman, Nge juga tidak sewajarnya membuat tuduhan yang boleh mengapikan sentimen agama susulan kenyataannya sebelum ini. Razman turut berharap kes itu diselesaikan segera dan pihak polis diberikan kepercayaan menguruskan isu jenayah secara profesional tanpa dikaitkan dengan sentimen politik. Sementara itu, Razman juga turut merakamkan simpati kepada Nge sekeluarga. Rumah Nge dilontar dengan bom botol menyebabkan kebakaran yang merosakkan 3 buah kereta dan bumbung anjung rumahnya. Ketika kejadian, Nge dan isterinya dilaporkan tidur. Mereka hanya tersedar apabila dikejutkan oleh pasangan yang lalu di depan rumahnya yang membunyikan lonceng. Kes disiasat bawah Seksyen 435 Kanun Kesesaan berkaitan kesalahan khianat dengan api. Polis sedang mengesah suspek jenayah itu. Setakat ini belum jelas motif perbuatan itu. Isteri bekas Menteri Kewangan Daim Zainuddin mendakwa suaminya dianiaya oleh pihak berkuasa atas kejayaan dalam perniagaan. Naimah Khalid berkata kerajaan tidak boleh cuba mencemarkan reputasi individu untuk menyelesaikan pertelingkahan politik lampau. Public knowledge that Daim was a very successful businessman prior to joining government in 1984. He was already widely referred in the media at that time as a tycoon and a multi-millionaire before taking public office 40 years ago. Now, a campaign of disinformation and misperception is being relentlessly spread, suggesting that because he's very wealthy, he's therefore corrupt. There is no sense or logic in this, and no successful businessman in the country will be safe from such an insinuation. And such accusations do not easily go away once out in the public domain. Dia seterusnya menambah bahawa Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah beberapa kali mendakwa Daim mempunyai kekayaan haram tanpa memberikan bukti. Is the Prime Minister suggesting that hardworking and capable Malay businessmen cannot become wealthy without resorting to improper or illegal means? This would only serve to perpetuate false stereotypes about the capabilities of the Malays. Dia menambah bahawa Anwar harus menghormati prinsip tidak bersalah melainkan kesalahan dibuktikan di Mahkamah Undang-Undang. Turut hadir ialah 2 anak lelaki Daim. Daimah berkata ketiga-tiga mereka dimaklumkan pada Isnin bahawa mereka akan dipanggil untuk membantu siasatan. SPRM sedang menyiasat bekas menteri itu berhubung pendedahan mengenai kekayaannya susulan pendedahan rekod kewangan antarabangsa yang dikenali sebagai Kertas Pandora. Dokumen itu mendapati dalam rekod itu sahaja anak, isteri atau rakan perniagaan Daim bersama-sama memegang aset bernilai sekurang-kurangnya kira-kira RM141 juta. Daim sebelum ini mengatakan semua urusannya adalah sah dengan semua cukai sudah dibayar. Mempunyai entiti luar pesisir tidak menyalahi undang-undang, tetapi dalam beberapa keadaan amalan itu telah dikaitkan dengan pengelakan cukai. Dalam kes lain, ia adalah percubaan untuk mengekalkan kerahsiaan atas pelbagai sebab. SPRM berkata ia telah menghantar notis kepada Daim pada Jun lalu untuk mengisytiharkan hartanya tetapi mendakwa ia tidak dipenuhi walaupun selepas 5 tempoh lanjutan diminta oleh bekas Menteri Kewangan itu. Ini seterusnya membawa kepada SPRM menyita menara ilham sebuah bangunan bernilai komersial tinggi milik Daim dan keluarganya. Daim mengecam siasatan SPRM sebagai bermotifkan politik namun dinafikan oleh Suruhanjaya Anti Rasuah itu.
Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail menggesa orang ramai supaya tidak mengambil undang-undang di tangan sendiri berikutan serangan bom botol ke atas rumah Ahli Parlimen Beruas Ngeko Ham. Jangan ada pihak-pihak yang mengambil tindakan melampaui lunas undang-undang. Okey. Jadi pendirian polis begitu dulu sehingga siasatan berjalan sehingga ke akhirnya. Saya percaya masyarakat boleh meletakkan keyakinan tinggi terhadap tahap keupayaan profesional pasukan polis dengan keupayaan yang ada. Jadi kami akan kekal dengan pendirian begitu dulu, menggesa untuk rakyat bertenang bahawa jaminan keselamatan negara adalah keutamaan pasukan polis. Dia turut menggesa orang ramai supaya tidak membuat sebarang spekulasi atau kesimpulan yang boleh mengganggu siasatan polis. Saifuddin memaklumkan polis menyiasat kejadian mengikut Seksyen 435 Kanun Kesesaan kerana kianat dengan api. Adalah victims, okey. Tapi dari segi pasukan polis, kita kata tugas untuk establish motif, mengesan suspek, mencari semua punca sudah pun bermula. Terdahulu, Ketua Polis Perak, Yusri Hassan Basri mengesahkan bahawa kebakaran yang berlaku di rumah Ngeh disyaki sebagai perbuatan khianat dan menyatakan siasatan dijalankan dari pelbagai sudut. Dilaporkan tiada kemalangan jiwa dalam kejadian 2.50 pagi itu walaupun 3 kereta musnah termasuk sebuah Mercedes E300 yang terbakar kira-kira 80%. Turut terbakar sebahagiannya ialah Honda CR-V dan Toyota Hilux serta bumbung anjing rumah. Sekian berita terkini di TV pada hari ini. Jangan lupa follow Facebook dan YouTube Dalam TV. Dapatkan info terkini di Facebook serta YouTube di TV.